Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam kelas Pendidikan Islam Tingkatan 5 KSSM untuk pelajaran yang ke-12 Perkahwinan. Kita akan belajar tajuk berkenaan dengan Unit 2 Kemahiran Keibubapaan. Murid-murid boleh merujuk kepada buku teks muka surat 117. Dalam tajuk ini, kita akan menyingkap 3 topik kecil iaitu tanggungjawab suami, tanggungjawab isteri dan juga tanggungjawab kedua-dua suami dan isteri dari aspek akidah, ibadah dan juga akhlak. Yang pertama dari tanggungjawab seorang suami. Ya, ada 5 tanggungjawabnya yang utama, yang besar. Pertama sekali, menyediakan segala keperluan asas untuk isteri dan juga anak-anak mengikut kemampuan suami. Contohnya menyediakan rumah, menyediakan tempat tinggal makanan, minuman dan juga pakaian. Ini semua mengikut kemampuan suami. Jika dia mampu beli rumah teres, rumah kampung, ikut kemampuan ya. Jadi bagi pihak isteri pula janganlah meminta yang tidak mampu disediakan oleh suami. Suami pula bersedialah kata orang menyediakan yang terbaik, yang termampu untuk isteri dan juga keluarga. Memberikan kasih sayang, belas kasihan serta nafkah batin bagi memenuhi keperluan isteri. Jadi kena berikan kasih sayang sebab material semata-mata, wang semata-mata tidak mencukupi. Perlukan kasih sayang dan juga belas kasihan kepada isteri. Yang ketiga, memberikan layanan yang baik kepada isteri seperti tutur kata yang baik dan perlakuan yang sopan. Contoh terbaik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengeluarkan tutur kata yang sangat lembut, yang sangat lunak kepada isterinya dalam apa jua keadaan dan perlakuan baginda sangat-sangat baik. Kita contohlah baginda Jadi berikanlah yang terbaik kepada isteri. Kalau ada sebarang masalah, ada sebarang teguran, berilah teguran dengan hikmah bukan dengan secara kasar, dengan secara kasarlah kata orang tu kan, jadi menyakitkan hati pula. Nanti bukan jadi baik, jadi bergaduh pula lagi kan Jadi yang seterusnya, memberikan ilmu pengetahuan dan didikan agama secukupnya kepada isteri dan juga anak. Manakala tak mampu untuk memberikan didikan agama dan pengetahuan, pelajaran pendidikan dan sebagainya, boleh dihantar untuk belajar agama, belajar mengaji Al-Quran dan sebagainya. Dan yang terakhir, menyelesaikan mahar yang belum dijelaskan. Seandainya semasa akad nikah masih lagi berhutang mas kahwinnya atau maharnya, perlulah dijelaskan terlebih dahulu. Ini adalah tanggungjawab suami. Yang seterusnya, yang kedua, kita lihat apakah dia tanggungjawab isteri pula Kedua-duanya ada tanggungjawab masing-masing yang disarankan dalam Islam. Yang pertama, mendapat keizinan suami sebelum keluar rumah. Hendak ke mana-mana perlu dimaklumkan kepada suami pergi ke kedai, pergi ke pasar dan sebagainya. Jangan tiba-tiba saja suami balik kerja, rumah tak ada orang, kosong. Tak tahu ke mana isterinya pergi Zaman sekarang dah mudah dah banyak kemudahan boleh bermesej dan sebagainya. Mentaati perintah suami selagi tidak bertentangan dengan hukum syarak. Apa-apa saja yang suami suka buat, apa perintah suami tunaikan selagi mana tidak bercanggah dengan syarak, tak bercanggah dengan Islam Menjaga kemuliaan, menjaga maruah dan juga menjaga harta suami. Harta suami seperti kereta ke rumah dan sebagainya dijaga dengan baik. Rumah dijaga dengan baik, menjaga maruah suami juga sama ada berada di tempat kerja dan sebagainya. Menjaga kehormatan diri dengan berpakaian menutup aurat, memelihara pandangan dan menjaga batas pergaulan ketika berada di luar rumah. Seandainya bekerja, jagalah batas pergaulan di tempat kerja dengan lelaki lain. Pakaian perlu dijaga Kadang-kadang kita lihat ada yang berpakaian elok, namun bila di rumah menyidai baju ke membuang sampah dah tak pakai tudung, ataupun pakai baju lengan pendek ke apa kan, tak cukup sempurna tu Selagi mana kita keluar rumah yang nampak orang lain yang ajnabi, perlulah berpakaian menutup aurat dengan sempurna.
Kemudian melakukan perkara yang menyenangkan hati suami. Ya, jangan apa-apa yang dia tak suka, apa-apa yang dia rasa menyakitkan hati, janganlah dibuat ya. Ini untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga. Seterusnya kita lihat apa tanggungjawab kedua-dua suami dan juga isteri. Ya, perkara ini perlu dipikul sama-sama. Tak bolehlah kata itu tanggungjawab isteri, itu suami saja ke tak. Kedua-duanya kena lakukan. Apakah dia? Yang pertama, dari segi akidah, perlulah kedua-dua suami dan juga isteri memelihara akidah keluarga daripada sebarang fahaman yang sesat. Ya, isteri jaga akidah, suami jaga akidah dan juga menjaga akidah anak-anak. Jangan sampai ada fahaman-fahaman, ajaran-ajaran yang sesat masuk ke dalam rumah ya. Yang kedua, menerapkan didikan akidah yang betul kepada anak-anak sejak daripada kecil lagi. Ya, diajar tentang Allah yang satu, diajar tentang rukun iman, rukun Islam ya. Jadi dia nampak daripada kecil, nampak ibu bapanya solat, nampak ibu bapanya berpuasa macam tu. Kemudian membentuk akidah keluarga berdasarkan pegangan akidah ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini sangat penting, jangan ada fahaman-fahaman lain, pegangan-pegangan lain ya. Kita hanya satu sahaja, ahli sunnah wal jamaah. Yang terakhir, memupuk asas ketakwaan yang mantap kepada anggota keluarga. Ya, diajar dari kecil, dibiasakan dengan akidah Islamiah, dengan kehidupan suasana ya, suasana bi'ah Islamiah ada dalam keluarga. Membaca Al-Quran ya, suasana menghidupkan bulan Ramadan ada. Jadi anak-anak nampak daripada kecil dan membiasakan diri. Seterusnya dari segi ibadah, apa dia tanggungjawab kedua-dua suami isteri dari segi ibadah? Yang pertama, memelihara anggota keluarga daripada amalan yang menyeleweng. Ya, jangan sampai tersilap ya, perkara yang menyeleweng dibawa ke dalam rumah. Kalau solat tu 5 waktulah. Kalau syahadahnya macam tu lah, jangan ditambah syahadah tu dengan nama-nama lain ke kan ya. Dah menyeleweng pula kan. Kemudian mendidik keluarga dengan memberi pengetahuan berkaitan dengan ibadah yang betul. Ya, diajar solat yang betul, diajar puasa yang betul ya. Jadi ini diamalkan dari rumah. Sebab apa yang anak-anak lihat, itulah yang mereka bawa keluar. Mempraktikkan cara hidup bersyariat dalam keluarga seperti solat berjemaah dan membaca Al-Quran. Ya, solat tu biar berjemaah tu dekat luar, jadi anak nampak di tempat yang khas kan ya. Jadi kalau sembahyang dalam bilik, anak-anak tak nampak apa agaknya macam mana solat ni sebenarnya. Baca Al-Quran supaya anak-anak dengar, oh mak baca Al-Quran, oh ayah baca Al-Quran, dan bacalah sama-sama ya. Bertadarus ke ya, buat halakah ibu ayah anak, baca Al-Quran sama-sama, betulkan bacaan ya, macam tu. Kemudian memastikan anggota keluarga menunaikan tanggungjawab ibadah. Ya, contoh tadi yang wajib seperti solat, berpuasa, zakat. Apa yang mudah anak-anak lihat kebiasaannya iaitu solat ya, solat 5 waktu. Dan tambahlah dengan solat-solat sunat ya, supaya terbiasa daripada kecil, seperti solat sunat duha yang mudah-mudah ya, 2 rakaat tu boleh diamalkan ya. Kemudian dari segi akhlak, tanggungjawab kedua-dua suami dan juga isteri. Yang pertama, menegur anggota keluarga yang melakukan kemungkaran. Sebarang kemungkaran perlu ditegur dengan cara-cara yang tertentu. Ya, kadang-kadang kalau kita lihat anak-anak remaja ni, dia kena ditegur dengan secara yang berhikmah ya. Kalau secara keras nanti payah pula. Jadi ikut keadaan, ikut suasana ya, untuk menegur anak-anak. Juga ya, suami menegur isteri, isteri menegur suami, semuanya dengan cara berhikmah. Okey, yang seterusnya, menunjukkan akhlak yang mulia agar menjadi contoh dalam keluarga. Ibu bapa perlu jadikan contoh yang akhlak yang baik kepada anak-anak. Tutur katanya, perbuatannya. Janganlah pula menyebut perkara-perkara yang tak elok ya, memaki hamun macam tu. Ataupun memukul ya, lihat bapa memukul ayah, bapa memukul ibu ya. Jadi itu semua tak elok ya. Jadi tunjukkan akhlak yang mulia.
Sebab itu adalah contoh ya, ibu bapa menjadi contoh kepada anak-anak. Kemudian bekerjasama melakukan urusan rumah tangga agar kebahagiaan dirasai setiap anggota keluarga. Saling bekerjasama ya. Kalau isteri memasak, suami tolong setai baju ya. Katakan ada nampak bersepah, tolong dikemas. Nampak sampah dah banyak, tolong dibuang ya. Jadi jangan cakap di dapur tu urusan isteri sahaja. Yang lain-lain tu urusan suami sahaja. Kena sama-sama saling bantu membantu ya, insya-Allah lebih rasa bahagia kalau ada tolak ansur, ada kerjasama. Yang terakhir, menyemai sikap berkasih sayang sesama anggota keluarga untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Dari segi bekerjasama, solat berjemaah, makan bersama. Ya, ada jugalah yang saya tengok anak-anak yang diberi makanan secara makan dengan anak ya, makan satu bekas dengan anak, makan dalam dulang ke kan. Sesekali buat macam tu. Lepas tu buat barbecue ke, kita makan sama-sama, buat macam piknik ke ya, apa-apa saja aktiviti yang boleh dijalankan secara bersama anggota keluarga. Ini dia, kita dah berakhir dan ada doa amalan untuk kebahagiaan rumah tangga. Di antaranya, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, kita lihat maksudnya. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kami, isteri-isteri kami dan juga keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini terjemahan daripada surah Al-Furqan ayat yang ke-74. Elok dijadikan sebagai bacaan selepas solat ya. Dan doa yang kedua iaitu a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya. Ini kita lihat terjemahannya. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan solat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku ya. Surah Ibrahim ayat 40. Ini kita berdoa supaya anak cucu semuanya ya terus sentiasa istiqamah dalam menunaikan solat 5 waktu. Ini penting ya, selain kita berusaha untuk menegur anggota keluarga, kita juga perlu berdoa untuk anak-anak, untuk isteri, untuk suami. Sekian sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Disudahi dengan serangkap pantun. Kalau tuan ke pasar penaga, belikan saya buah dan tapai. Tolong menolong sesama keluarga, bahagia erat, ukhuwah tercapai. Sekian sahaja. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk channel Ustazah ya, Azizah Osman. Sehingga berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.